Kisah yang ke-46, Khurujud Dajjal. Keluar sungguh Dajjal. Mau Dajjal keluar. Bila ke Dajjal ni keluar, Nabi SAW telah menyebut dalam hadis-hadis yang sahih. Dan Nabi telah beritahu bila ke waktu Dajjal akan keluar. Apakah sifat dia? Apakah benda ajaib yang dibawa oleh Dajjal? Dan di manakah tempat keluar Dajjal dan siapa yang akan bunuh Dajjal? Semuanya telah dimaklumkan oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu yang telah Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW. Maka Ibnu Sayyad pernah menceritakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu setelah Nabi tidak ada. Dia kata, "Amma wallahi inni la'a'lamul an aisuhu." Ibnu Sayyad kata, "Wallahi aku tahu di manakah Dajjal sekarang." Mana Dajjal sudah ada. Tamim Ad-Dari dia tengok Dajjal, tangan dia dibelenggu ke tengkuk, kaki dia diikat. Dajjal kata, "Tak lama dah, belenggu ni akan terbuka dan aku akan keluar pergi mengembara di atas muka bumi selama 40 hari. 40 hari pun berat." Ibnu Sayyad kata, "Aku kenal bapa dia dan aku tahu siapa mak dia, di mana ke tempat dia dilahirkan dan di mana dia sekarang." Ibnu Sayyad kata, maknanya sudah tahu. Kami dari sudah jumpa di pulau besar ketika jumpa dengan makhluk yang pelik itu, nama dia Jassasah. Nasul hadis, nas hadis ni apa cerita? Hadis diriwayat oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, "Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal zata ghadatin." Suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal. Fa khaffada fihi wa rafa. Nabi kata Dajjal ni gini-gini. Dajjal ni tak ada apa pun. Maknanya Nabi kata, "Mu jangan takut sangat ke Dajjal, tapi jangan tak takut." Dajjal ni ada masalah besar dia sebab dia boleh bawa benda ajaib yang manusia akan terpengaruh dengan dia. Kita ni tak usah kata benda buat ajaib, sikit-sikit ada benda yang pelik, pengaruh dah, kan? Jadi tular, jadi viral dah. Hadis ni panjang, dikeluar oleh Imam Muslim dalam sahihnya, fi kitabil fitan babu zikrid dajjal. Jadi panjang hadis. Oleh kerana masa kita terhad, ana terus pergi kepada dalam kisah Dajjal ini ada beberapa perkara. Baik, kita akan ambil daripada melalui hadis sekali dengan huraian selalu supaya ringkas sikit. Ini dipanggil zaman PKP ni lain dia punya mazhab, tak boleh panjang-panjang. Yang pertama, tanda tahzirur Rasul, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran, telah memberi peringatan kepada umatnya tentang bahaya Dajjal. Bahaya Dajjal. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca tadi, hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi kita pada satu hari menceritakan tentang Dajjal, maka Nabi kita sekali dia kata Dajjal ni bahaya, sekali dia kata biasa-biasa je. Itu dia panggil Dajjal sebab dia makhluk. Ada kata dia kuat dan ada waktu dia lemah. Maka hasil daripada kesan khutbah yang Nabi sampaikan itu telah memberi kesan kepada para sahabat. Mereka mengatakan cara Nabi cerita itu seolah-olah Dajjal sudah mari, sudah berada dalam kebun-kebun di sekitar Madinah. Takut mereka itu. Maka Nabi SAW telah memberi peringatan kepada kita tentang Dajjal ini dalam beberapa hadis yang banyak. Di antara hadis, pelajar-pelajar tanda, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW memberitahu kepada masyarakat dengan dia mulakan dengan puji Allah Ta'ala. Biasalah itu cara Nabi kita berkhutbah, dia mula dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lepas tu baru dia cerita. Nabi kata, "Inni la anzarkumu." Hei para sahabat semua, aku beri amaran kepada kamu semua. Dan tidak ada mana-mana Nabi kecuali mereka telah memberi amaran kepada umat masing-masing. Nuh, daripada zaman Nabi Nuh lagi telah beri amaran kepada kaum dia. Allahu Akbar. Cuma aku nak tambah sikit apa yang tak diberitahu oleh Nabi-Nabi. Ta'lamuna annahu a'war. Dajjal ni mata dia juling, mata dia orang panggil pandang serong, pandang sebelah, dan sebelah lagi tak nampak, tafih, macam buah anggur besar stokor gitu.
wa annallaha laisa bi'awar. Tuhan kamu bukan lagu tu. Bukan mata juling gitulah. Itu Nabi kita sebut dalam beberapa hadis yang menyebutkan tentang Dajjal. Yang kedua, Nabi SAW juga beritahu dalam hadis lagi, Nabi kata innahu a'war ainu al-yumna. Mata dia tu mata lik kanan dia tu. Mata kanan dia tu seperti inabah, macam buah inak, jadi timbul gitu mata. Sebelah mata lagi pula a'war, pandai seru. Yang pentingnya mata jajan dua-dua tak betul belaka. Yang stokor gitu jadi, ataupun yang ada pun tidak betul juga, tak comel juga mata dia. Kalau kelihatan jangan tengok orang ni, setengah orang ni baru ni tular kan. Dia kata ada budak mata biji mata dia. Lahir cacat sebutnya. Oh, dia kata anak dah keluar. Bukan, Dajjal ada dah. Bukan lagu tu rupa dia. Pentingnya kita belajar sifat Dajjal ni. Kenapa? Kita tengok nanti seorang pemuda daripada Madinah yang menentang Dajjal berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi yang sahih yang dia belajar. Ini penting. Baik. Al-mawqif as-sawab min ad-Dajjal. Sikap yang terbaik, yang betulnya ketika kita menghadapi Dajjal macam mana? Tengok ni. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an, Nabi SAW beritahu, ghaira ad-Dajjal aw akhwafani. Maka aku sangat takut pada kamu ni, iaitulah godaan yang dibawa oleh Dajjal. In yakhruju wa ana fikum. Kalau Dajjal mari aku ada, fa ana hajijuhu alaikum. Aku akan berhujah. Aku akan lawan dia, kamu tak payah lawan. Tapi kalau aku sudah tidak ada, Dajjal datang, dan memang Nabi kita sudah wafat kan, Dajjal akan mari, famru'un hajiju nafsih, kata Nabi SAW, setiap orang mesti mengawal diri dia lawan dengan Dajjal. Macam mana kita nak lawan? Kita belajar. Maka bila dengar cerita Dajjal, Aisyah menangis. Tengok, Sayyidah Aisyah menangis. Nabi kita SAW balik tengok, Aisyah menangis. Nabi kata, ma yubkik? Kenapa menangis? Kata di Aisyah, qalat, takut. Nabi sebut fitnah Dajjal ni sangat dahsyat. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, kalau dia mari aku ada, mu jangan bimbang, aku akan lawan dia. Dan mu kena dia ni, mata dia sebelah tak nampak, sebelah lagi juling, kata orang. Sesah cerita Aisyah. Satu malam Nabi kita cerita Dajjal kepada Ummu Salamah. Falam ya'tihan naum. Ummu Salamah tak tidur sampai pagi, takut pada Dajjal. Pagi esok dia cerita, ya Rasulullah, saya tak boleh tidur semalam, takut Dajjal. Kata Nabi SAW, la taf'ali, jangan buat macam tu. Dajjal ni makhluk, dia bukannya kuat, tapi fitnah dia mengancam. Maka kalau aku ada, aku akan berhujah dengan dia. Kalau aku tak ada, membelajarlah hujah-hujah yang aku akan ajar kepada kamu. Kata ini menunjukkan bahawa dalam menangani isu Dajjal, kita perlu belajar mengikut sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita nak menghadapi Dajjal, bukannya ikut trend orang sekarang ni. Bila nak Dajjal kau begini-gini pelik, Quran salah cetak pun, Dajjal mari dah, dia kata. Dajjal selalu. Hilang surah Al-Kahfi, Dajjal ambil. Semua benda Dajjal berlaku. Jadi kita kata kadang-kadang kita takut tak kena tempat. Kita takut bila tak kena tempat, maka salah dari sudut kira-kira. Baik, apakah perjuangan Dajjal? Tanda. Apakah perjuangan Dajjal? Ahdaf, matlamat, objektif Dajjal itu mari, dia nak tabalkan diri dia menjadi Tuhan. Dia jadi apa? Jadi Tuhan. Dan dia nak menghapuskan Islam dan umat Islam. Tu kerja Dajjal. Tetapi Allah Ta'ala kawal, Dajjal tak boleh masuk dalam bumi Mekah dan Madinah, tak boleh masuk. Dan kita kena ingat, waktu Dajjal datang, keluar, dilepas ikatan dia tu, pada waktu itu umat Islam telah menang peperangan dengan Rom. Dalam peperangan yang besar, dia panggil Al-Malhamatul Kubra. Mungkin pelajar-pelajar kita masih ingat, dalam siri yang dulu, sebelum PKP dulu, kita dah bincang tentang peperangan yang besar di antara orang Islam dengan Rom di akhir zaman. Tengok dalam kitab kita.
Maknanya Dajjal hijrah dia mari untuk apa? Untuk nak menghapuskan Islam dan umat dia. Tapi Allah SWT jaga kita. Dia tidak akan mampu, bahkan dia yang mati. Yang keempat, sifat Ad-Dajjal. Tanda, apakah sifat Dajjal? Dajjal ni seorang manusia yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Macam mana dia? Dan dia punya pengaruh kuat. Ramai pengikut dia. Pengikut dia kuat. Maka fitnah dia sangat dahsyat dan tubuh dia pun besar. Kata Tamim Ad-Dari, dakhalna dair, aku masuk dalam rumah ibadat ni, fa iza fihi a'zamu insan. Aku tengok seorang manusia yang besar body dia, tak pernah aku tengok. Dajjal tu besar. Mana kalau dia mari jalan gedeguk-gedeguk, mata sebutir timbul, masa sebutir kecing. Tak. Kalau dia kata kecing, juling. Kalau orang luar ni kecing ke apa? Kecing lah senang. Tak. Yang penting mata juling. Tengok mata lagu tu. Satu lagi tanda besar bagi orang mukmin, dia tulis atas dahi Dajjal, kafara. Kafar, mana kafir. Mu tengok dia tu, kamu lawan dia, jangan takut. Jangan Dajjal mari sudah. Kecil dah kita. Yang saya pah Dajjal lah gitu. Kita mesti lawan dengan iman kita bahawa dia ni memang makhluk yang jahat, fitnah dia besar, kita lawan. Tu body dia besar, azimul haibah. Kita tengok, orang tengok dia tu gerung. Maka sifat di antara sifat dianya yakunu marhalatus syabab. Dia bukan tua. Walaupun umur dia sudah 1000 tahun lebih, tapi dia bila dia keluar, body dia masih pemuda. Tapi pemuda yang body besar, dia punya janggut dia rambut dia kerinting. Polah gitu rambut dia tu. Kenal lah tu. Kan? Mufalfal manfus. Warna Dajjal kemerah-merahan. Tidak kata hitam negro tu tak, macam orang putih. Dan mata dia tu awar ainul jumna, mata kanan dia tu macam tafih. Hak kiri pula sengit. Itu mata Dajjal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia kata tengok, dia dengar cerita sifat Dajjal daripada Tamim Ad-Dari, dan Nabi tengok dalam mimpi dia tentang Dajjal. Allahu Akbar. Maka hadis tentang mata Dajjal ni mutawatir, dan mata kanan dia tu seperti inabah, macam buah anggur tu keluar, dan mata kiri dia pula ada ma'ibah, mana ada tak comel juga mata dia tu. Itulah sifat Dajjal. Di manakah tempat keluar Dajjal? Di manakah tempat keluar Dajjal? Sebagaimana kata Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, yang dia tengok di jazirah Jazairul Buhur, dalam sebuah pulau di lautan. Dia kena lambung ombak sebulan, akhir kali kapal dia berhenti di pulau tu. Dia jumpa situ. Nabi kata di mana ni? Nabi kata di sebelah masyrik, sebelah halik timur. Mana? Wallahu alam. Tapi Dajjalnya akan keluar di akhir zaman di sebelah timur, di sebelah Khurasan. Khurasan ni sebelah halik Iran. Dia akan mari kat halik tu. Qibal al-Masyriq. Dia akan timbul situ. Nama tempat dia Khurasan. Cari Khurasan ni, kalau kita sekarang ni dia panggil Puak-Puak Tantan tu. Dekat kawasan tu lah. Kata Anas, ni tempat nak keluar dia juga, Khurasan. Yakhrujud Dajjal min Yahudiyya Asbahan. Kalau kata Asbahan di Iran. Pengikut Dajjal 70,000 Yahudi daripada Asbahan. Yahudi yang duduk di negara Iran. Pasal tu hari ni puak-puak Syiah ni, banyak puak-puak Yahudi duduk menyelip situ. Alihim At-Tijan, dia pakai macam topi gitu. Puak-puak ni 70,000 tentera Dajjal. Siapa dia? Yahudi daripada Asbahan. Waktu ana kaji
tentang Syekh Abu Sa'id Istakhri ketika nak tulis tesis doktorah PhD dulu. Ada satu tempat nama dia Istakhri, Al-Istakhri itu. Cari dalam kamus, dalam peta dunia ni tak ada. Anak apa panggil, jumpa orang Iran mari haji, kita pun bawa peta ni, kita tunjuk dia. Dia pun tunjuk tepat. Dia kata bukan nama Istakhri sekarang, nama dia Istihban, dekat dengan Tehran. Yang betulnya di sebelah itu. Baik. Maknanya keluar anak Yahudi ni keluar, permulaan keluar daripada Khurasan dan diikuti dengan Yahudi Asbahan di Iran, kemudian dia pergi sampai ke sebelah Iraq, sebelah Syam, duduk belaga kawasan itu. Dia cuba nak mari ke Madinah, tak boleh masuk. Sebab dikawal oleh malaikat. Yang keenam, waktu keluarnya Dajjal, orang Islam pada waktu itu telah berpecah belah. Umat Islam telah dilanda oleh fitnah yang besar, dia panggil fitnatul ahlas. Fitnah kemewahan, mewah hidup. Fitnat ad-duhaima, fitnah yang gelap berlaku. Semua fitnah ini telah kita bincang dalam siri-siri yang lalu. Cuba tengok dalam siri yang keberapa, yang lepas tu dipanggil fitnah al-ahlas, ad-duhaima. Fitnah ni sudah dibincang dulu. Allahu akbar. Siri yang ke-41. Kisah yang ke-41, fitnatul ahlas was-sara wad-duhaima. Mana dia Dajjal keluar ni ketika manusia sedang berpecah belah, orang dalam kemewahan, mereka ni, tetapi suasananya umat Islam kuat. Lepas pada tu mari mereka ni boleh berperang dengan Rum dalam Ma'rakah Al-Malhamah Al-Kubra. Selepas pada itu umat Islam menang. Kata di Muaz kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Baitul Maqdis jadi dibina semula, tapi Yathrib di Madinahnya jadi lemah. Ketika Madinah lemah, akan berlakunya malhamah, peperangan yang besar. Dan selepas daripada itu dibukanya Konstantin, keluarnya Dajjal. Yang pentingnya peristiwa ni semua ni akhir zaman berlaku ni. Baik, beberapa perkara ajaib yang berlaku bagi Dajjal. Tanda ni. Dajjal ni dia bawa mari benda yang pelik-pelik, yang menakutkan kita. Kan? Yang pelik dia kata. Kata di Abdullah bin Mughaffal, tak pernah berlaku fitnah di atas dunia ini semenjak Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam sampai kali lebih daripada fitnah Dajjal. Lebih daripada fitnah Dajjal. Sebab apa? Manusia ni kalau tengok benda pelik, dia ingat ke Tuhan. Magic ni, panggil magic dah. Tihak Tuhan dah ni. Dajjal ni dia berjalan. Dia tunjuk langit. Tunggu hujan. Tengok bumi kering, bumi keluar lalu tumbuh. Mau nak makan apa? Mangga apa? Nak makan nanas, nak makan jambu, keluar naik. Awak lama dah tak jumpa dengan ayah. Lama dah. Sekat PKP ni tak balik lagi. Tentu. Dia panggil ayah, mari kejap. Bangun ayah dia. Keluar dari kubur, anak-anakku, ini Tuhan kita. Macam mana tak fitnah? Dahsyat. Penggembala kambing, kuruh kambing. Dajjal mari tengok, dia senyum dengan kambing. Kambing tu gemuk, susu dia penuh. Na'udzubillah kita. Kan? Dia lalu ke bumi hok terbiar, tanah terbiar tak ada orang. Dia kata, bumi, keluarkan gedung-gedung daripadamu, keluar emas daripada bumi. Warna agak kita. Tak keluar emas. Orang nak bagi benda-benda ya, dah. Tak ada nak semaya apa dah. Mesti banjir orang bagi berah. Tengah nak semaya jemaah tinggal after email. Pergi kutip berah. Orang mari NGO mari bagi berah. Tu tak mari Dajjal lagi tu. Nak kata apa? Masa mari Pokemon Go dulu. Habis pakai duk main pecik orang tua orang muda pada dalam masjid mari cari-cari Pokemon. Bila ustaz kita tegur, ustaznya lanyok ke demo. Nyok kata macam-macam. Kita kata ni baru Dajjal Pokemon, bukan Dajjal besar. Fitnah Dajjal ni cukup dahsyat. Jangan nak main-main. Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita tentang fitnah Dajjal.